Pertama sekali kita mulakan dengan pengenalan. Hukuman syariah ataupun sistem undang-undang Islam merupakan peraturan yang diambil daripada hukum-hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis serta sumber syariah yang lain seperti ijma' dan qiyas. Hukuman bagi kesalahan jenayah syariah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Antara contoh bagi kesalahan syariah yang melibatkan pelanggaran hukum adalah seperti melakukan zina, meminum arak, qazaf dan lain-lain. Objektif tajuk perbincangan kami adalah yang pertama, untuk menerangkan jenis hukuman syariah yang terdapat di dalam undang-undang Islam. Yang kedua, untuk mengkaji hikmah di sebalik hukuman yang dikenakan terhadap kesalahan zina dan meminum arak. Yang ketiga, untuk menerangkan cabaran yang dihadapi oleh mahkamah syariah dalam melaksanakan hukuman terhadap pesalah yang melakukan kesalahan syariah. Antara persoalan yang timbul daripada tajuk perbincangan kami adalah, berapakah jenis hukuman syariah yang terdapat dalam undang-undang Islam? Yang kedua, apakah hikmah yang boleh dipelajari di sebalik hukuman yang dikenakan terhadap pesalah yang melakukan kesalahan zina dan meminum arak? Yang ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh mahkamah syariah bagi melaksanakan hukuman terhadap pesalah yang melakukan kesalahan syariah? Saya akan menerangkan dapatan 1 bagi menjawab persoalan 1, iaitu jenis hukuman syariah yang terdapat dalam Undang-Undang Islam. Undang-Undang Islam membahagikan jenayah kepada 3 pembahagian utama berasaskan pada hukuman yang dikuatkuasakan, iaitu hudud, qisas dan takdir. Yang pertama ialah hudud. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang bermaksud, adapun orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, dan sebagai sisaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Hudud ini adalah hukuman dan berkaitan dengan hak Allah yang telah ditetapkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hudud melibatkan kesalahan zina, qazaf, mencuri, hirabah, minum arak dan murtad. Hukuman hudud ini kekal dan tidak boleh diubah sehingga hari kiamat. Seterusnya, hukuman qisas. Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 178 dan 179 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Dan terjemahan yang sebenarnya boleh rujuk kepada ayat di atas. Qisas adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh, nyawa dibalas dengan nyawa. Dan yang terakhir, ta'zir, suatu hukuman atau seksaan yang tidak ditentukan kadar dan peraturannya oleh Allah, tapi diserahkan pada budi bicara pemerintah dalam kesalahan-kesalahan yang ditetapkan hukumnya oleh Allah. Antara jenis hukuman ta'zir ialah hukuman yang sebat, penjara, bayar denda dan rampasan harta benda. Sekian daripada saya untuk dapatan 1. Dapatan kajian kedua ialah tentang hikmah pengharaman arak. Arak adalah semua jenis minuman yang memabukkan dan akan menyebabkan seseorang itu hilang kewarasan akal. Islam mengharamkan umatnya daripada meminum arak bertujuan untuk memelihara nikmat akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Terdapat 2 hukuman yang dikenakan terhadap kesalahan meminum arak. Yang pertama ialah hudud. Hudud dikenakan 40 kali sebatan, manakala hukum ta'zir dikenakan 80 kali sebatan. Antara kesan minum arak dari sudut sains, yang pertama berlaku pengecutan otak dan menjejaskan sistem saraf yang akan menyebabkan individu mengalami keresahan, kebingungan dan kemurungan. Yang kedua, pengambilan alkohol secara berlebihan boleh mengakibatkan pelbagai jenis kanser seperti kanser esofagus, rongga mulut, nasofarinks, hati, korektum dan kanser payudara. Yang ketiga, wanita mengandung yang meminum arak akan mengalami pencacatan janin atau janin tak normal yang dikenali sebagai alkohol sindrom. Di sini, saya ingin menerangkan tentang hukuman yang dikenakan terhadap kesalahan zina. Seperti yang kita sedia maklum, zina berlaku di antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin yang melakukan hubungan seks. Zina terbahagi kepada 2 golongan, iaitu golongan muhsan dan golongan ghairu muhsan. Golongan muhsan adalah golongan yang sudah berkahwin
tetapi melakukan penzinaan dengan bukan pasangannya, manakala golongan ghairu muhsan yang belum berkahwin. Hukuman yang dikenakan terhadap golongan muhsan ialah direjam dengan batu sampai mati. Manakala hukuman yang dikenakan terhadap golongan ghairu muhsan pula dikenakan sebatan sebanyak 100 kali sebat dan dibuang negeri selama 1 tahun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu disebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Kesan daripada perbuatan zina dari sudut sains. Perbuatan zina ataupun hubungan seks di luar nikah akan menyebabkan berbagai jenis penyakit kelamin. Antaranya ialah kelamin seperti sifilis. Berlaku juga penyakit berjangkit seperti AIDS, di mana seseorang itu akan kehilangan sistem imun tubuh badannya yang tidak lagi mampu untuk melawan serangan penyakit lain. Sebanyak 90% jangkitan kes HIV yang berpunca daripada hubungan seks ini, antaranya lelaki dengan lelaki, lelaki dan wanita yang sering bertukar pasangan. Terdapat akibat yang berlaku dalam hubungan seks ini, antaranya ialah berdosa besar. Antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Mahkamah Syariah untuk melaksanakan hukuman syariah kepada pesalah ialah bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk menggubal undang-undang telah dihadkan kepada aspek yang belum diperuntukkan oleh Undang-Undang Persekutuan yang dianggap berasaskan peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Ianya termaktub di dalam Jadual 9 Senarai 2 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, bidang kuasa untuk menggubal undang-undang juga terhad kepada kesalahan jenayah syariah bagi kesalahan-kesalahan yang berhubung dengan pelanggaran rukun-rukun Islam. Ini boleh dilihat apabila kesalahan jenayah Islam yang boleh digubal oleh Badan Perundangan Negeri ataupun Mahkamah Syariah hanya dibahagikan kepada 3. Yang pertama, kesalahan berkaitan akidah seperti ajaran sesat. Yang kedua, kesalahan berkaitan kesucian agama, contohnya seperti menghina Al-Quran dan hadis serta tidak menghormati bulan Ramadan. Dan ketiga, kesalahan berkaitan moral seperti khalwat dan zina. Antara contoh kes yang dilihat cuba untuk mencabar bidang kuasa Mahkamah Syariah ialah kes Iki Putra bin Mubarak melawan Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2021. Dan satu lagi kes terkini yang masih lagi sedang melalui proses perbicaraan ialah kes Nik Eileen Zurina dan anak perempuannya Tengku Yasmin Natasha melawan Kerajaan Kelantan. Kes ini berkenaan percanggahan Undang-Undang Syariah Islam dengan Undang-Undang Sivil di Kelantan. Secara khusus, kes ini berhasrat untuk mencabar sebilangan peruntukan dalam enakmen syariah negeri, yakni enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 yang dikatakan bercanggah dengan prinsip perlembagaan negara dan sistem undang-undang sivil dan seperlunya dibatalkan. Secara am, kes ini berkisarkan kemungkinan percanggahan bidang kuasa penggubalan undang-undang antara persekutuan dengan negeri. Daripada tajuk ini, dapat kita simpulkan bahawa pensyariatan hukuman syariah mempunyai pelbagai hikmah yang dapat memelihara kesucian martabat Islam serta menjaga imej baik agama Islam dalam kalangan orang bukan Islam. Hukuman syariah dapat mencegah jenayah daripada berlaku, sekaligus akan memberi pengajaran kepada umat Islam. Contohnya melalui pensyariatan hukuman syariah yang dikenakan kepada peminum arak dan pelaku zina. Ianya dapat menyelamatkan masyarakat dari kerosakan akal dan penyakit yang berbahaya seperti HIV, AIDS, sifilis dan gonoria. Pensyariatan hukuman syariah ini bertepatan dengan konsep maqasid syariah, iaitu dengan menjaga agama, menjaga akal dan memelihara keturunan. Oleh itu, kita mestilah mengambil pengajaran dan menghayati hikmah di sebalik pensyariatan hukuman syariah.